Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Gue doakan kamu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, semoga kita semua terhindar daripada wabak COVID-19 yang makin mengganas. Sekarang setakat bulan ini berapa? 18 Julai 2021. Lebih 10.000 case. Eh, eh, entahlah. Cikgu pun tidak tahu mau cakap macam mana lagi. Ya Allah, semoga kita dilindungi lah, ya, daripada wabak ini dan semoga semuanya cepat settle dan kita dapat kembali ke sekolah seperti biasa, oke, dan dapat sekolah belajar dan menduduki exam seperti biasa. Oke, cerita pasal exam. Inilah nih cikgu mau cerita nih pasal peperiksaan, oke, dalam tamadun China, peningkatan tamadun China, oke ya. Jadi ada orang yang tidak suka peperiksaan kan. Inilah nih sejarahnya nih peperiksaan, oke. Ada itu orang marah kan, siapa juga yang cipta nih peperiksaan nih, ini tamadun China nih, dorang nih duluan mulakan, ya. Oke, jadi peperiksaan perkhidmatan awam merupakan komponen yang paling penting dalam sistem pendidikan dan kehidupan di masyarakat China. Oke, sebab yalah itu satu-satunya cara untuk kasih upgrade dia punya kedudukan sosial, status sosial dalam masyarakat, ya. Jadi peperiksaan membolehkan orang menerima penghormatan, oke, meningkatkan taraf sosial, daripada miskin boleh jadi kaya kan. Orang biasa, orang kampung boleh menjadi pegawai kerajaan, oke, boleh tinggal di istana. Sebab kalau pegawai kerajaan dalam tamadun China nih, oke, ada orang kalau pegawai kerajaan dapat gaji tinggi, oke, dapat rumah, bukan dia satu keluarga pun dapat tempat tinggal, ada kenderaan, ada pengawal sendiri, oke, pakai yang cantik-cantik. Sebab tu orang mau belajar, orang mau sekolah, oke, sebab mau meningkatkan taraf hidup. Oke, jadi sistem peperiksaan yang bermula dalam tamadun China ini pada zaman pemerintahan Maharaja Wu, dalam dinasti Han, tahun 29 Masehi, dan diteruskan sampailah tahun 1905. 1905. Maksudnya dekat 2000 tahun juga sistem peperiksaan ini kekal. Lepas itu dimansuhkan oleh Maharaja pula, Maharani Dowager Cixi. Apa tu Maharani? Maharani itu isteri kepada raja. Apa itu Dowager? Dowager ni janda. Cakap janda. Dowager ni dia isteri raja. Maharani kan queen. Suaminya sudah meninggal, sudah mati. Jadi dialah yang waris takhta, dia yang memerintah. Maksudnya tiada maharaja, yang ada maharani. Itulah Dowager. Namanya Cixi. Entahlah betulkah Cici kah, Cici kah. Ini gambarnya. Lama juga dia memerintah. 1861 hingga 1908, lama lebih 40 tahun dia memerintah. Jadi banyak juga sumbangannya nih Maharani ini, dia yang memodernkan sistem pemerintahan di China. Right? Tapi sekarang sistem beraja China tiada sudah. Dorang tukar sudah kepada republik. Jadi macam mana ciri-ciri peperiksaan perkhidmatan awam nih di China nih? Pertama, pemeriksaannya sangat kompetitif. Kompetitif dia maksudnya ialah persaingannya sangat tinggi. Ramai orang yang ambil exam, tapi yang lulus berapa orang saja? Ialah macam zaman sekarang lah kan. Kalau kita pergi interview kerja, SPA kan. Kerajaan cuma mau 10 saja, tapi interview sampai 1000 2000. Macam mana kan? Jadi begitulah maksudnya kompetitif. And then yang kedua, hanya lelaki dibenarkan menduduki peperiksaan tanpa mengira latar belakang dan status sosial. Lelaki sahaja, perempuan tidak pergi sekolah. Sama juga dalam tamadun Hindu. Right? Hindu pula India. And then tidak kira lah kau miskin kah kaya, semua pun boleh belajar dan semua boleh menduduki peperiksaan. Tapi lelaki saja. And then mengekalkan tradisi dan budaya Cina, terutamanya ajaran Konfusianisme. Itu yang ditanya dalam exam. Dan larangan terhadap sebarang bentuk perubahan bagi mengekalkan keaslian tradisi China. Mereka dilarang. Sebab tu boleh kekal sampai dekat 2000 tahun dia punya sistem ni. Right? Tidak kira berapa kali bertukar raja pun, sistem pemeriksaannya tetap sama, dia tidak berubah. Basicnya tetap identiti China dan juga Konfusianisme. Right? Jadi apa targetnya? Mereka mau lulus dalam peperiksaan. Sebab tu mereka belajar. Jadi anak lelaki ni dorang lah
Oke, siapa yang calon yang berpotensi akan menerima tajaan daripada penduduk kampung dengan harapan calon yang dipilih itu akan berjaya dalam peperiksaan. Seterusnya menaikkan nama keluarga, kaum dan kampung tersebut. Iyalah kan kalau ada budak pandai dalam suatu kampung tuh, dibagi duit. Kau ni pintar, kau pergi belajar, kau pergi exam. Nanti bila kau jadi pegawai kerajaan, kau kasih maju kampung ni. Kan kasih bangga nama keluarga dia ke kampungnya. Oke ya. Jadi yalah betul lah kan. Kalau ada macam kita lah kan. Kalau orang kampung kita yang menjadi perdana menteri, bangga lah kan. Right. Jadi sistem pemeriksaan ini dikawal ketat. Sistem yang sama dilaksanakan di seluruh empayar, seluruh negara, dan siapa yang didapati meniru akan dikenakan hukuman. Cuman hukumannya mungkin potong kepala terus mati kau di situ. Nipu kan. Calon akan dikurung, maksudnya dia akan dikurung dulu, diisolasi dulu, right? Sebelum pemeriksaan supaya apa? Supaya untuk mengurangkan potensi meniru tu kan. Sebabkan sistem pemeriksaan yang ketat dan kompleks, hanya mereka yang lulus cemerlang akan diserap ke dalam sistem perkhidmatan kerajaan. Jadi maksudnya banyak persaingan kan. Susah lagi. Jadi yang betul-betul cemerlang yang lulus saja yang dimasukkan dalam sistem kerajaan. Maksudnya yang boleh jadi pegawai kerajaan. Macam sekarang lah kan, kamu jadi pegawai kerajaan mesti ada ijazah, mesti lulus interview. Interviewnya berapa kali kan? Banyak tuh ditanya tuh kalau dalam interview. Berapa lapis tuh? Semua ditanya, kesihatan, penguasaan bahasa, penguasaan matematik, semualah ditanya. Alright, susah mau jadi pegawai kerajaan sekarang. And then peperiksaan berkisarkan pada kandungan 4 buku, the 4 books, dan 5 kitab. Jadi ada 9 lah kan. Kalau buku ni kecil, kitab ni lagi tebal. Itu biasanya buku dengan kitab. Kitab ni tebal. Yang dikenali sebagai 9 buku suci. Ini senarai bukunya. Tidak perlulah kamu hafal. The 4 books, the Analects of Confucius, Lun Yu, Meng Shi, Da Shi. Cikgu pun tidak tahu macam mana sebutan China, pronunciation-nya. Tapi ini ada 9 buku lah. 4 buku dan 5 kitab. Maksudnya 9 lah, 9 buku suci. Yang mereka perlu hafal, perlu faham, boleh tulis, dan itu yang akan ditanya dalam exam. Right? Dan macam mana examnya? Examnya ni dia ada 3 peringkat. Kalau pendidikannya ada peringkat rendah kan, menengah kan, tinggi kan. Tapi examnya pun 3 peringkat juga. Yang pertama, Siu Chai. Dilaksanakan pada peringkat daerah, terbuka kepada semua orang, diadakan 2 kali setiap 3 tahun. 2 kali setiap 3 tahun. Tempoh peperiksaan ialah sehari dan bilangan calon antara 500 hingga 2,000 orang. Kadar kelulusan 1/35. Maksudnya dalam satu daerah tu ada maksimum 2,000 orang lah ambil exam. 1/35 saja akan lulus. Bila lulus peringkat daerah, tahap pertama ni kan Siu Chai, diorang akan ke tahap kedua, Churen. Diadakan di ibu kota daerah, maksudnya peringkat negeri lah ni. Terbuka kepada calon yang telah lulus saja, yang lulus tahap pertama. Diadakan 3 tahun sekali. Maksudnya kalau kau gagal tahun ini, kau tunggu lagi 3 tahun baru kau boleh ambil semula tu exam. Tempoh peperiksaan 3 hari. Examnya 3 hari, maksudnya banyaklah ditanyakan, banyak paper. And then bilangan calon antara 4,800 hingga 10,000 orang. Ialah peringkat negeri kan. Jadi memang ramailah 10,000. Kadar kelulusan 1/120. Maksudnya dalam 120 orang, 1 orang saya lulus. Susah. And then bila lulus peringkat negeri yang Churen ni, tahap kedua, pergi ke tahap ketiga iaitu Chin Shi. Arab betul pronunciation cikgu. Dijalankan di ibu kota kerajaan. Ini di istana. Ini peringkat kebangsaan sudahlah, peringkat negara. Dan diadakan 3 tahun sekali sama juga. Dia ada tempoh peperiksaan selama 13 hari. 13 hari exam, apa yang ditanya tu? Mesti banyak dia punya soalan-soalan kan. Banyak kemahiran yang diuji. Alright? Jadi dia lulus tahap ketiga barulah boleh menjadi pegawai kerajaan. And then dorang akan apa? Yang lulus tahap pertama akan memperoleh butang keemasan yang akan dilekatkan pada topi mereka. Yalah, kalau orang China dulu kan ada topi kan, ada button. Jadi ada tanda. Maksudnya macam sijil lah. Ini pelajar lulus peringkat daerah tahap pertama, ini lulus tahap kedua. Right? And then apa lagi? Mereka juga boleh jadi, yang lulus tahap pertama pun boleh jadi pegawai kerajaan. Tapi peringkat rendah lah, jawatannya rendah, jawatan yang bawahan saja. And then yang lulus tahap kedua pula memperoleh butang keemasan, dapat button juga, tandanya. Dapat jawatan dalam kerajaan.
Dan rumah mereka mempunyai tanda nama yang diletakkan di pintu masuk dan mempunyai kaki tangan pengiring. Wih, tahap pertama, tahap kedua, kalau lulus tahap kedua pun kira hebat sudah. Ya, ada pengiring sudah dia. Ya, macam YB lah kalau zaman sekarang kan, macam YB sudah kau. Ya, dan bagi lulus peringkat ketiga pula, ini dapat pangkat yang tinggi dalam kerajaan, jadi pegawai pegawai tinggi. Banyaklah keistimewaan yang diberi oleh Maharaja kepada orang-orang begini. Yang lulus tahap ketiga ni, keluarganya, kampungnya pun akan diberi ganjaran. Yang lulus tahap ketiga ni, keluarganya dan seluruh kampungnya akan diberi ganjaran oleh Maharaja. Memang untunglah yang lulus. Ya, dan sistem pemeriksaan untuk memilih kaki tangan kerajaan telah menjadi contoh kepada negara-negara di dunia yang diamalkan sehingga hari ini. Jadi memang apa yang dibuat oleh tamadun China ini, inilah kita menjadi asas exam yang sekarang nih. Jadi orang-orang yang manusia-manusia yang benci kepada peperiksaan, ini belajarlah sejarah China. Dorang inilah yang pengasasnya, dorang yang mulakan. Ya. Jadi tapi perlu je exam sebenarnya. Itulah satu-satunya cara untuk membuktikan kualiti diri kita. Kan, tahap kepintaran kita. Kan, kalau kita cakap kita pandai, kita pintar, apa buktinya? Apa cara untuk membuktikan kita pandai dan pintar? Exam sajalah kan. Jadi itulah kepentingannya peperiksaan. Jangan kita benci exam. Memanglah semua orang pun tidak suka kan. Susah betul exam kan. Apatah lagi subjek-subjek yang susah kan. Yang dibelajar lain. Sekali exam kan. Apa nih? Kan? Macam langsung tak pernah belajar pula kan. Terus masa belajar rasa pintar, sekali bila tengok PP exam rasa bodoh pula. Jadi itulah ya, sumbanganlah tamadun China dalam masyarakat dunia. Sistem peperiksaan. Alright, jadi kamu semua pun mungkin akan melaluinya nanti. Kamu akan ada ijazah belajar tinggi-tinggi, lepas tu kamu akan interview SPA 9 kan, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Macam-macam kamu akan ditanya. Ada examnya kan, exam bertulis, exam online, ada interview lagi. Barulah kamu boleh jadi pegawai kerajaan. Alright, jadi China ni yang mulakan. Alright, jadi itu saja. Selamat mengulang kaji. Kita jumpa lagi di bab 8. Alright, bye bye. Take care.